Sebab itulah dia tak bagi. Sebab itu sifat sembahyang ni kan, kalau kita perhati kan, dia tak boleh duduk gini, tak boleh. Sebab ini cara duduk ahli neraka. Dia panggil cekok pinggan, tak boleh. Lenggok, tak boleh. Cara orang sombong, lenggok. Cara orang betul lah kita kata. Tak boleh juga. Begitu juga kita kata dengan cara lagu mana. Banyak lagi bentuk-bentuk lain yang menggambarkan tak baik lah. Kalau kita kata sujud cepat sangat, tak boleh. Sebab apa? Dia serupa dengan binatang, serupa dengan ayam patut kan. Sebab tu Nabi SAW kata jangan kamu sujud tu serupa ayam patut. Jadi sesuai dengan binatang. Kita nak membuktikan kepada Tuhan kita dia sebagai manusia, tidak sesuai. Begitu juga Nabi SAW takwil duduk kan antara dua sujud tu dengan punggung ni duduk di lantai, tetapi punggung tu biar duduk atas kaki kan. Sebab kita duduk tahiyat tu duduk atas kaki, jangan punggung ni, maknanya kaki kedua-duanya keluar gitu ke tepi, punggung ni duduk atas. Itu dia kata supaya anjing duduk. Jadi sebab binatang juga tak boleh. Dan banyak kalau kita perhati, hak dia suruh dalam sembahyang dia jaga tu tak sewi serupa dengan hak tak molek, tak sewi serupa dengan syaitan, tak sewi serupa dengan binatang, tak sewi serupa dengan ahli neraka, tak sewi serupa dengan orang sombong. Bahkan nampak daripada sembahyang tu seorang yang segar, bukan mengantuk, bukan malas. Sebab itu dia takwil dalam sembahyang ni farqa'atul asabi'. Farqa'ah ni ada buat gini biar bunyi, pecek sini biar bunyi, patuh ni patuh jaga. Dia takwil juga. Pasal apa? Nampak ni malah, nampak orang letih kau gapo, dia takwil. Bahkan dia suruh kita dalam keadaan segar. Lepas pada tu dalam keadaan tawaduk, merendah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang, layak sesuai dengan manusia menyatakan kerendahan diri dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat dia. Jadi hak ni pun tidak sesuai ni. Hak ni tidak sesuai. Itulah sebab dilarang. Seterusnya riwayat daripada ada seorang Ansar ni dekat nak mati, Sa'id Musayyab kata, dekat nak mati dia pun kata kepada orang, dia nak raya hadis ni, kata dia, aku tidak nak raya hadis ni melainkan kerana dapat pahala, kerana mengharapkan pahala lah, nak hitung pahala, nak kira pahala. Dia pun raya lah gini. Ini menunjukkan bahawa kita baca hadis ni boleh pahala, raya hadis ni boleh pahala, bukan baca Quran sahaja boleh pahala. Sebab apa? Tengok sahabat ini, dia kata dia nak cari pahala dengan raya hadis ni, walaupun dekat nak mati, lagi-lagilah nak pahala, lebih-lebih lagi lah nak pahala. Sebab tu aku nak raya. Boleh jadi kamu tahu dah, sebahagian daripada kamu tahu dah, boleh jadi ada lagi yang tidak tahu, tapi aku nak raya. Maknanya boleh pahala, tidak saja, tidak kata boleh pahala ni baca Quran saja, tidak. Walaupun taraf pahala dia tu tidak sama, tentu sekali tidak sama, Quran tu lebih, tetapi dapatlah juga pahala. Itu lebih khususnya sebab dia sebut hadis di sini. Kalau dengan makna yang lebih umum lagi, cerita sesuatu yang baiklah, memandu orang, memberi paduan kepada orang, itu pun dapat pahala juga, itu yang kedua. Yang ketiganya, sahabat ni dia ingat dekat dia nak mati ni, gapo dia boleh buat pahala. Boleh buat pahala ni tidak nanti benda besar, benda payah, bila-bila duduk royak gitu, royak hadis gitu pun boleh pahala dah, tidak nanti buat satu benda yang besar sangat, yang memerlukan tenaga yang banyak, tak perlu lagu tu. Dengan cerita hadis tu pun boleh pahala dia pun royak lah. Apabila Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berwudu, dia mengelokkan wudunya, maknanya ambil air sembahyang tu, ambil air sembahyang molek. Baru ni kita sebut dah cara air sembahyang molek tu sebahagiannya, tidak gaduh, dengan penuh kesedaran ambil air sembahyang, dengan menjaga anggota tu biar rata molek, ikut sunnah Nabi SAW, jaga hak sunnah dia, apa semua jaga. Itulah dia katakan fa ahsanal wudu. Lepas tu dia pergi sembahyang, tidak diangkat kaki kanan,
Akak saja kaki kanan, Allah SWT tulis dah satu kebajikan untuk dia. Dan tidak dia letak kaki kiri, akak, maknanya akak kanan, lepas tu letak kiri pula. Allah SWT gugurkan daripada dia satu kejahatan ataupun dosa. Jadi hak sana apa ya tulis kebajikan tu ketika akak tu. Lepas tu kalau akak kaki kiri tak boleh pun, tak boleh kau. Hak sana dia letak, kalau letak kaki kiri jatuh dosa. Mesti kau nak dapat pahala tu akak kanan. Lepas tu kalau akak kiri nak jalan juga, kalau tidak nak akak kanan lagu mana, kalau tak akak kiri dulu. Tak pernah sabar lah lagu mana. Ini semua isyarat belaka. Jadi hak ala kemolek ni maknanya ala angkat. Maknanya isyarat kepada kebaikan ini diangkat Allah SWT. Diangkat. Isyarat kepada hak lebih ni diangkat. Dan hak kurang tu diletak. Hak kurang tu diletak, ditinggalkan. Itu isyarat kau tu. Tidak diletak kaki kiri dia, melainkan Allah menggugurkan satu kejahatan. Lepas pada tu akak kanan letak kiri, akak kanan letak kiri. Lepas tu akak kiri boleh juga ketika akak tu pahala. Bukan kata hak kiri ni tak boleh. Maknanya bila akak kiri letak kanan pula, hak letak kanan tu maknanya gugurlah dosa. Bukan makna kata akak kanan saja boleh pahala. Ketika letak kiri tu dosa jatuhlah. Bila akak kiri tu saja, letak kanan tu pun saja, nanti akak kanan pula tu baru boleh. Tidak lagu tu. Bukan maksud kalau lagu tu tak banyak lah. Sedangkan dia nak royak banyak ni, setiap kali akak letak tu boleh. Tetapi nak royaknya hak alah kelebihan ni, hak kewajikan ni bila ketika akak tak kira lah kiri kau kanan. Tapi oleh kerana kita nak buat benda molek ni kan, dia ajar kita supaya kanan dulu, sebab tu sebut kanan tu. Sebab tu dia sebut kanan dulu tu. Tapi bukan bermakna kalau akak kiri tu saja. Tidak. Sini nak ayat banyak. Kalau kita faham sepuluh tadi, bermakna kita tak boleh banyak. Sebab tu kita kena faham maksud, maqam, ataupun kedudukan hal sesuatu hadis tu cerita tu untuk gapo. Untuk gapo. Kalau untuk membanyakkan, kita kena tengok hak mana duduk mana, lagu mana hak lebih banyaknya. Adakah hak zahir sini, maknanya ketika letak kiri tu baru jatuh dosa, lepas tu letak kanan tak jatuh, akak kiri pun tak boleh pahala, gapo satu dah. Letak kiri pula tu baru. Itu tak banyak. Tak banyak mana. Sedangkan maksud nak banyak banyak. Maksud nak banyak banyak. Falyuqarrib ahadukum aw liyub'id. Lepas tu terpulanlah kepada seseorang kamu untuk jauh, untuk menjauhkan rumah dia ataupun dekat. Terpulanlah. Moga ada kat sana ni. Langkah-langkah ni tidak saja mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Lepas tu terpulanlah, ikutlah. Nak duduk rumah dekat kau dengan masjid, kau jauh, ikut, terpulan. Fikir diri je. Maknanya begitu. Maknanya kalau orang yang duduk jauh tu tidak saja. Bahkan sepuluh baru ni kita sudah jumpa dah sahabat tu memang sengaja dia duduk jauh. Mana betul juga cara lagu tu. Dia duduk jauh tidak saja boleh pahala. Terpulang lah nak duduk jauh kerana duduk dekat. Satu mana. Yang kedua, lepas tu terpulanglah kepada kamu sama ada mahu mendekatkan ataupun menjauhkan, yakni langkah dia. Yakni langkah dia. Ini bab kepada dia ni. Ni makna yang kedua ni sesuai dengan bab ni, dengan tajuk ni, iaitu bertenang ketika berjalan untuk pergi sembahyang. Terpulanglah kepada kamu untuk mendekatkan langkah dia ataupun menjauhkan. Mana kalau menjauhkan ni kita lakuh dekat, bangak siapa lah. Kalau bangak siapa, pahala pun sikit lah sebab langkah sikit. Tapi kalau kita mendekatkan langkah, maknanya langkah tu banyak. Setiap langkah tu dapat pahala. Jadi dia nak suruh kita tenang lah. Apabila kita langkah dekat tu maknanya kita berjalan tenang lah. Kalau kita langkah jauh tu maknanya kita gaduh. Gaduh apa? Tujuannya nak pahala ke? Ya gaduh tu. Nak pahala. Kamu tak dapat pahala tu sebab tak ada langkah banyak.